Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tulin. Sekiranya anda adalah seorang yang boroi, seorang yang berlemak, seorang yang dah rasa badan tak sihat, sikit-sikit penat, sikit-sikit mengantuk dan korang dah mati akal nak menyelesaikan semua masalah-masalah yang aku bagi tahu tadi, program Lemak Tulin memang untuk korang sebab kita tak pakai apa-apa jenis produk, kita tak guna apa-apa alat senaman, korang pun tak perlu pergi ke gym, semuanya boleh buat daripada rumah saja dengan workout plan yang tak ganggu masa korang dan juga diet plan yang sangat murah dan ikut cita rasa Malaysia. Seluruh orang Malaysia tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira umur, tak kira jantina, semua boleh join program Lemak Tulin 7 hari. Alhamdulillah dah ramai berjaya. Lebih daripada 4,000 orang dah pernah join program Lemak Tulin dan semuanya alhamdulillah dalam masa 7 hari saja ramai yang dah dapat hilangkan boroi. Daripada boroi dah dapat perut yang flat dalam masa 7 hari saja. Korang boleh tengok sendiri dekat page Lemak Tulin, dah banyak dah testimoni kita. Dengan hanya RM89 saja dan tak akan ada cas-cas tersembunyi, kita akan ajar A to Z secara virtual dari rumah anda sahaja. Atas permintaan ramai, kita dah extend batch PKP 3.0 lagi 3 batch. Gunakan PKP dan lockdown ni dengan sebaik-baiknya untuk korang buang lemak korang, hilangkan boroi korang dan jadi rakyat Malaysia yang lebih sihat dengan cara yang paling senang, cepat dan murah. Slot terhad, masa terhad, jadi korang jangan terlepas. Tunggu apa lagi guys? Jom join program Lemak Tulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Apa Faiz nama apa? Boleh panggil saya, biasa orang panggil saya Kat, tapi kalau nak panggil Rais pun boleh. Tak ada masalah. Oh, Abang Rais Okey. Boleh. Okey, bro sekejap Ada benda nak buat announcement sekejap. Okey. Kita punya admin tadi yang akaun Amir tu, dia akan komen ada beberapa nombor akaun yang perlukan bantuan. Okey, and aku akan pin nombor akaun tu. So korang yang tengah tengok ni, kita tak nak benda yang sia-sia lah malam ni. Sambil-sambil kita sembang-sembang santai, okey, kita bertukar pendapat. Korang yang tengok ni tolong bagi sumbangan seikhlas yang mungkin. Okey, bagi sumbangan seikhlas yang mungkin. Okey, aku dah pin. Okey, nanti sekarang ni pukul 9.10. Lepas 10 minit, kita akan tukar nombor akaun yang lain pula. Sekejap, admin, kenapa macam tak full lah? Dia punya nombor akaun tu, setiap komen tu minta tolong masukkan 2 akaun sekali. Masukkan 2 akaun sekali. Kalau nak aku buat pun boleh juga ni. Sekejap aku cuba. Mana boleh? Aku yang tengah live ni. Amir, tolong macam mana yang aku hantar mesej dekat engkau tu, ada setiap mesej tu ada 2 akaun. Kau copy, paste dekat komen and then aku akan pin. So sambil-sambil kita tengok, sambil-sambil kita berborak-borak ni, sambil-sambil kita buat benda yang bawa kita ke syurga lah, insya-Allah. So kita bukan benda yang sia-sia lah malam ni. Okay? Alright? Tak dengar apa? Oh, okay, alright. Dah muncul lah. Okay, alright. Okay, itu dia. So, yang nombor-nombor akaun ni adalah orang yang sedang memerlukan bantuan dengan urgent. Okay, orang yang aku dah buat background check, benda ni legit. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang anak dah 3 hari tak minum susu, ada yang perlukan pampers dan sebagainya. So korang bolehlah, ada 1,139 dalam ni. Kalau seorang derma RM1 untuk setiap akaun yang ada kat sini pun dah cukup dah. Boleh dah dia nak untuk dia punya saraan hidup sebulan, 2 bulan, dah cukup dah. So kita tak nak benda yang sia-sia malam ni. Okay, kita borak-borak juga. So nanti lepas 10 minit aku akan tukar akaun. So insyaAllah malam ni kita dapat naikkan 12 akaun yang perlukan bantuan family Okay. Kalau yang 1,173 ni, kalau korang, setiap orang, korang dermakan RM1. Okay, kalau total 12 akaun baru RM12. Tapi kalau 1,000 orang bagi, tak ke seorang dah dapat 1,000 dah. Untuk malam ni saja kita tolong dorang. Okay, nak misi rakyat, ini misi rakyat, kita tolong orang. Okay, kita tolong dekat sini. Siapa yang perlukan bantuan, kita jaga kita je sekarang ni. Okay, yang lain tu lantak. Kita duk fikir cara macam mana perempuan-perempuan fikir, action tak ada. Ini kita buat action terus malam ni, sambil-sambil tu lah. Okay? Alright, kita terus dekat kita punya
agenda pada malam ni lah. Okay. By the way, lagi sekali, Assalamualaikum Encik Faiz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okay, mula-mula sekali terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk terimalah saya punya jemputan untuk live pada malam ni. Okay, tujuan saya nak live ni pun sebab saya pun unclear dengan apa yang dibawa oleh Encik Faiz dan tim. Dan juga mungkin ada ramai lagi yang mula-mula dia clear, tapi semakin lama dia semakin confused. Okay. So, sebelum tu nak tanya Encik Faiz umur berapa Saya 30, muda lagi ni. Oh, 30. Asal? Abang 36 ke 37 ke? Berapa abang sekarang? Ui, tua sangat tu. Saya 35. Hampir. Hampir Okay. So, okay. Macam ni lah. Kita pun nak borak sempoi-sempoi, kita nak santai-santai kan. Kita pun tak nak benda yang ada tense, kita tak nak ada benda-benda yang boleh provoke. Kita sempoi-sempoi, kita bahasa dengan diri kau aku je lah. Tak apa, awak panggil saya kau aku boleh. Tak ada hal malam ni. Kita laki dengan laki. Okay bro Alright. Kalau boleh, kau cerita sikit kau punya latar belakang sebab apa. Yang aku perlukan kau cerita kau punya latar belakang sebab kau, dia macam tiba-tiba muncul tau. Dia macam orang cakap someone yang out of nowhere muncul dengan satu plan yang nak menyelamatkan Malaysia daripada COVID. Dan kau keluar dengan macam-macam cara, macam-macam kaedah. Tanpa orang tahu latar belakang kau. So kalau kau boleh cerita sikit apa latar belakang, berasal daripada mana dan sebagainya lah. Okey, terima kasih abang sebab bagi ruang dekat saya lah untuk apa-apa kekeliruan mungkin orang boleh tolong tanya dan abang boleh tolong tanya kat saya boleh ceritakan. Okey, latar belakang saya kalau dari segi pendidikan saya SPM sahajalah. Saya jujur, saya cuma SPM, saya tak ada jurusan apa-apa. Saya pun tak tahu orang pergi universiti macam mana. Okey, jadi saya asal lahir dekat Perlis. Lepas tu duduk Langkawi. Sepanjang hidup saya 26 tahun duduk Langkawi. Cuma sekarang duduk dekat Puncak Alam. Jadi kalau ada orang Langkawi dekat sini, InsyaAllah satu hari nanti saya nak pulang. Rindu gila-gila dekat Langkawi. Okey, kemudian background lagi, saya sekarang ni saya owner business. Owner business untuk brand baju. Kemudian ada cafe sendiri. Kemudian ada online business. Saya orang business lah, senang cakap orang business. So setakat tu dululah saya punya latar belakang. Dengar? Itu je. Dengar. Okey. Kalau boleh share apa yang bisnes yang kau buat? Okey, saya buat brand baju. Baju yang berkaitan dengan tauhid. Kemelayuan tapi kemelayuan bertauhid. Sebab saya daripada kecil sampailah besar memang dibimbing dengan tauhid je lah. Sebab family saya semua diajar tauhid daripada kecil sampai besar. Jadi kita keluarkan brand bangsa bertauhid tu bukan sebab saya bertauhid. Tapi sebab saya nak ingatkan orang ramai bahawa kita ni adalah generasi bertauhid dahulu ni. Tapi semakin lama kita semakin hilang jati diri tu. Ini yang missing pada orang Melayu lah. Sebenarnya ada je dalam diri kita. Kalau jentik spark, dia akan timbul balik lah. Itu maksud bangsa bertauhid tu. Jadi itu sebahagian lah. Kemudian kafe sebab saya duduk dekat Puncak Alam ni, saya sewa 2 lot bangunan ni. Bawah kafe, tengah production baju. Atas ni macam ni ruang atas ni saya punya office lah. Yang tu lah. Okay. Alhamdulillah. Tengok macam tanjak tu style logak tu sebab aku pun ada tanjak tapi sangat simple punya tanjak lah. Dia macam tak ada macam songkit-songkit tu kan. Tu style logak tu.
Okay. So kalau mungkin kau punya penyokong, mungkin kau punya follower pun mungkin aku percaya ramai yang tak kenal aku sebab dari segi populariti dekat sini aku rasa memang kau lagi dikenali lah. Aku Kapten Bersara Rais Hamid, bekas pegawai TUDM berpangkat Kapten. Aku serve untuk Tentera Udara di Raja Malaysia sebagai juruterbang, sebagai orang yang bertugas dekat radar, alhamdulillah selama 14 tahun. Lepas tu aku tamat tauliah jaga pendek, bukan dibuang Aku tahu dekat dalam ni akan ada orang yang cuba spin. Aku tamat tauliah jaga pendek sebab dalam askar ni dia ada dua jenis, tauliah tetap dengan tauliah jaga pendek. Tauliah jaga pendek tu dia kontrak untuk short term lah. Okay. So aku alhamdulillah habis aku punya kontrak dengan TUDM. So sekarang ni aku full time buat, alamak, dengan suara double lah. Jap. Tak masuk. Sekejap Tes. Dengar tak suara saya? Dengar? Alamak, hang ke? Alamak, line kacau. Ni adalah ni. Geng-geng Dajjal ni kacau Alamak. Boleh. Cuba try cakap tengok. Testing. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekejap 1, 2, 3. Saya tutup, saya buka balik. Okay. Tes, dengar tak? Dengar? Clear? Saya tak. Habis dah bateri kot. Okay, tak apa. Oh. Saya punya ni. Tapi suara saya jelas ke? Jelas? Okay, kalau jelas tak apa. Okay, sebab biasanya kalau saya tak pakai earphone, saya yang tak dengar jelas. Tapi kalau kau boleh dengar jelas, okay lah kot. Okay. So sekarang ni aku full time buat YouTube dan aku buat fitness lah. Apa lagi itu je lah kot. Supaya engkau dan aku tahu kita nak berkenalan lah ni. Nanti sebab aku punya mata duk melia baca komen-komen provok ni. Abang tak apalah. Aku Abang duduk kat mana? Duduk dekat Kajang. Asal Kajang. KL, duduk dekat Kajang. Okay, dekat. So, sebab aku nak jawab satu je. Soalan daripada yang netizen ni, yang tiba-tiba kata aku tak beradab, tanya umur. Sebab aku tanya umur, sebab aku nak alert sekiranya Brother Faiz ni lagi tua daripada aku akan bahasakan diri dia abang lah. Tapi disebabkan dia lagi muda and aku nak meraihkan kita ni laki dengan laki, so kita sampel, kita panggil aku engkau je lah. Rasanya tak ada masalah kot. Aku nak tanya, okay, sebab aku pun tahu pasal misi rakyat ni, yang pasal 77 hari tu, sebab orang tag aku. Dia cakap join misi apa semua kan. So pada mulanya aku ingatkan satu misi bantuan yang macam MAPIM buat, NGO buat, tolong orang food bank apa semua tu lah, hantar bantuan dan sebagainya. So bila tengok-tengok aku macam dia macam satu gerakan yang aku nampak. Terus aku nampak 77 hari, bila aku tengok kau punya video pengerangan tu, secara jujur aku tak tengok full. Sebab terlampau panjang. Time tu pula malam. So apa yang aku buat, aku tengok and then aku baca balik yang dekat website tu. Yang kau ada tunjuk yang full tu lah dekat website apa tu? Kejap Tanahmelayu.net. Tanahmelayu.net, betul. Alamak, ada bunyi berdesing . Ya ke? Ni okey tak? 1, 2, 3. Okey. Okey? Dia apa kadang-kadang? Tengok bunyi dia set dia bunyi. Oh, ya ke? Saya tak dengar pula. Tak apa, kita cuba abaikan. Okey. So, secara kesimpulan lah, yang
pada pendapat akulah, aku nampak plan ni sangat bagus. Apa yang kau plan, memang orang kata memang insya-Allah dalam masa 77 hari itu memang boleh capai lah. Sebab very systematic. Dalam masa 14 hari kita buat perintah berkurung yang kau-kau, and then kita buat pos kita punya ekonomi, bagikan negeri ni mengikut ada kelompok-kelompok dia. Contohnya macam Perlis, Kedah dengan Penang ada geng dia. Okey, jangan buka daerah dan apa sebagainya. Sekiranya ada tempat yang situ positif, kita jangan buka sepadan dekat situ. Sangat-sangat bagus. Tapi aku tak tahu benda ni berpunca daripada siapa. Mungkin berpunca daripada pihak engkau ataupun berpunca daripada pihak follower engkau. Sebab sorry to say, aku sekarang ni dah nampak bukan setakat yang follow kau ni, bukan setakat sokong kau dah. Ada yang dah jadi taksub dah dengan kau. Kalau kau boleh mengaku sendiri pun, kau pun boleh nampak sangat-sangat bukan semualah, sesetengah taksub sangat. Okay. So, yang aku nak tanya dekat sini lah, kalau kau boleh jelaskan dengan mudah dan bagi orang faham. Sebenarnya, apa misi rakyat punya hala tuju? Okey. Terima kasih sebab bagi peluang untuk saya explain secara ringkas lah. Pertama sekali sebelum saya nak mulakan yang tu, taksub itu adalah tidak benar lah. Sebenarnya bukan taksub. Sebenarnya orang yang betul-betul nak misi rakyat ni berjaya adalah seperti saya sendiri. Kalau kata taksub, saya sendiri pun taksub kepada misi rakyat nak bagi jadi. Sebab apa? Tak ada siapa dah nak ubah nasib kita. Pusing ke mana kita terpaksa menunggu sahaja. Menunggu sampai hujung tahun. Yang saya dengar, ura-ura, bulan 2, bulan 3 baru nak capai sesuatu. Maknanya dia akan jadi berpanjangan. Jadi benda ni tak ada fakta, saya tak boleh bagi tahu. Cuma saya tahu benda yang sedang berlaku. Jadi kita tak boleh bertahan. Jadi orang yang mana kita kata taksub ke, bukan taksub sebenarnya. Sebab dia dah betul-betul jelas tentang misi rakyat. Dia dah follow setiap live, dia join the meeting. Lepas tu dia baca PDF berulang-ulang kali dan dia faham benda ni boleh dibuat. Tapi kita bukanlah kata kita betul-betul sempurna. Kita nak kerajaan pertimbangkan apa sahaja idea yang kita buat tu. Jadi diorang lebih tahu detail-detail dari segi kiraan apa semua, diorang lebih tahu. Tapi at least dengarlah suara rakyat, dengarlah permintaan rakyat, dengarlah cadangan rakyat, sambutlah kerjasama rakyat. Itu maksud dia. Jadi taksub itu bukan taksub lah sebenarnya. Sebenarnya harapan kita sangat-sangat tinggi. Sebab orang-orang yang betul berusaha tentang benda ni, sebab kebanyakannya dah tak ada apa-apa. Dia tahu satu hari nanti dia tak boleh bertahan dah. Duit makin habis, KWSP makin habis, benda ni akan berlaku. Okey, jadi sebab tu misi rakyat tu berjaya lah. Berjaya kumpul penyokong-penyokong tegar. Sebenarnya bukan penyokong, penggerak tegar. Kalau kita pergi mana-mana dekat media, akan nampak komen misi rakyat, misi rakyat, misi rakyat. Benda tu dia datang daripada diorang sendiri. Diorang gerak sendiri sampai, saya nampak idea ni, okey kita buat dakwah kumpulan. Tapi datangnya daripada diorang sebenarnya. Okey. Jadi misi rakyat ni sebenarnya dia tentang pengurusan. Awal-awal hari tu orang kata saya ni pro vaksin. Jadi mereka buat andaian sendiri bahawa saya ni pro vaksin. Okey, tak apalah. Kemudian sekarang ni orang kata saya anti vaksin pula. Sebenarnya tak ada siapa tahu misi rakyat ni pendirian dia tentang apa. Sebab saya sendiri pun tak pernah jelaskan betul-betul. Sepanjang hidup saya, sepanjang live dulu ni saya tak pernah sentuh tentang vaksin sebenarnya. Cuma baru-baru tu sahaja yang video viral tu sahaja yang saya terlajak, tersentuh tentang vaksin dah, tersentuh tentang doktor, nurse dan sebagainya. Tapi penekanan yang sebenar bukan tentang vaksin. Sebenarnya tentang pengurusan. Misi rakyat adalah pro pengurusan. Okey, kenapa saya nampak benda ni kena diubah suai? Sebab saya orang
orang bahagian pengurusan. Saya bangunkan company saya apa semua ni pengurusan. Dan saya juga orang IT, orang teknologi, dan saya tahu benda ni boleh disistemkan, boleh bina komuniti bersatu, management, supaya apa? Komuniti bersatu ni adalah jalan untuk membina kerjasama rakyat dengan kerajaan. Itu tujuan dia sebenarnya. Misi rakyat tu sebenarnya nak membina kerjasama lah. Supaya apa? Setiap kita ni boleh buat sesuatu. Tapi hari ni kita cuma menunggu. Kita cuma menunggu kerajaan buat semua benda. Kita tak boleh tunggu dah. Kita kena buat sesuatu bersama-sama. Kita bukan nak gulingkan kerajaan. Kita bukan nak komen hanya benda tu, hanya benda ni. Bukan. Tujuan utama adalah kerjasama. Bina kerjasama tu. Sebab kerajaan dia tak dapat kerjasama rakyat. Kenapa? Sebab mereka awal-awal tidak mengajak kerjasama rakyat. Apa yang mereka buat cuma membina lagi tekanan ke atas rakyat dengan undang-undang, kalau hal langgar, kena compound, kena tu, kena. Jadi rakyat duduk dalam keadaan macam ni, sedangkan, betul tak? Abang setuju tak? Kita ni 32 juta rakyat. Semua disuruh duduk kat rumah. 32 tu termasuklah kerajaan apa semua. Tapi rakyat yang ramai, majoriti, disuruh duduk kat rumah, hanya frontliner buat kerja. Agak-agak frontliner kita penat tak? Memang penat. Memang penat, memang beban, bertindan-tindan kerja. Malas sekarang ni lagi teruk kan. 11,000 lebih kes. Jadi salahnya dekat mana? Salahnya bukan sebab COVID tu. Tapi apa? Rakyat tak diberi peluang untuk bekerjasama. So kalau kerajaan buat semua benda, memang penatlah jawab dia. Memang kita tak mampu nak tanggung. Hospital kita dah tenat sangat dah tu. Jadi kita tak boleh hadapi benda ni. So kalau ubah suai balik pengurusan, banyak benda yang akan dapat manfaat. Hospital kita akan kembali lapang. Kembali lapang, barang-barang cukup, semua cukup. Kalau pengurusan, itu serba sedikit lah tentang misi rakyat. Kita adalah pro pengurusan sebenarnya. Bukan anti vaksin ataupun pro vaksin. Tapi pro pengurusan. Okey, kalau aku boleh tambah sikit lah apa yang kau cakap. Berdasarkan apa yang telah dibagi tahu tadi dan apa juga yang dah diberitahu masa first live yang terangkan pasal misi 77 ni. Okey, dan apa yang dah dibagi tahu dekat dalam website tu, terang-terang Faiz dia bagi tahu ini bukan gerakan nak gulingkan kerajaan. Aku baca, aku tengok live, dekat sini pun dia declare. Okey? So, aku nak korang semua faham kat sini, ini bukan nak lawan kerajaan, bukan berunsurkan politik ke apa ke, tak ada. Bukan gerakan gulingkan kerajaan. Ini inisiatif ataupun idea nak bantu kerajaan. Yang tu aku faham, Faiz. Straightforward aku faham. Alhamdulillah. Memang aku tahu, sebab tu aku cakap, aku sokong. Sebab dia tak ada kena-mena dengan politik pun. Okey. Tapi kalau aku boleh betulkan sikit tadi yang kau cakap pasal taksub, yang kau tak setuju dengan aku cakap pasal taksub. Maksud aku bukan taksub pasal plan 77 ni. Maksud aku ialah contohnya macam orang jadi taksub dengan teori konspirasi lah contohnya. Apa-apa semua nak relate, oh ini teori konspirasi, nampak nasi lemak, oh ini teori konspirasi. So yang aku nampak sesetengah yang bukannya taksub. Kalau diorang taksub pasal kau punya plan tu, itu satu benda yang bagus. Tapi diorang taksub sampai, aku tengok sampai macam nak menambah-nambah apa yang kau punya plan ni, yang buat aku jadi tanda tanya sekarang ni, ada orang dah menambah-nambah sampai dah ada satu cabang jadi anti-vaksin, satu cabang jadi anti-kerajaan, satu cabang suruh gulingkan PM, satu cabang. Dia dah lari daripada misi asal tau. Sebab tu aku jadi pelik dengan misi rakyat ni. So, kalau boleh kau clarify dekat sini lah. Adakah misi rakyat ni ada kena, okey, yang pasal anti-vaksin tu kau dah deny lah. Okey, bukan anti-vaksin. Okey. Tapi macam mana pula dengan ada pentaksub, mungkin misi rakyat, mungkin pentaksub engkau yang, oi kita gulingkan kerajaan bodoh, kerajaan ni, kerajaan tu. Okay, to be notified kat sini, aku bukan penjilat kerajaan. Bagi aku simple, kerajaan mana-mana pun tak ada yang perfect pun.
Setiap kerajaan yang pernah memerintah Malaysia ni semua ada pros and cons dia. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kita kena terima. Okey, yang penting bumi ni Allah punya. Kita hidup bawah lindungan Allah. Semua berlaku dengan izin Allah. Dan aku tak harapkan apa-apa bantuan daripada kerajaan pun. Sebab aku hanya berharap daripada Allah. Allah suruh aku berharap, bergantung pada Allah. Allah suruh tau. Kau buka balik Quran. Ini bukan untuk Brother Faiz Ini untuk yang tengah tengok ni. Nanti kan orang ingat aku marah kau pula. Okey, bukan. So, itu aku punya prinsip lah. Jadi, kalau Faiz, kalau kau boleh clarify, adakah misi rakyat ni ada kena-mengena dengan gulingkan kerajaan ataupun nak menentang kerajaan ke, ataupun ada anti-vaksin ke, ataupun apa-apa yang selain daripada misi asal misi rakyat ni lah. Kalau kau boleh clarify. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali kepada yang sedang komen apa semua ni kan. Please lah, berhentilah bercakap tentang apa-apa. Kadang-kadang apa yang komen ni dia berpecah kepada dua, yang menyokong abang dan menyokong saya. Yang menyokong saya hentam abang, yang menyokong abang hentam saya. Okey, please apa pusing kok mana pun kita cuma rakyat tahu. Betul? Kalau hampa, Setuju? kalau hampa hentam abang kita ni, apa yang berlaku, tak ada benda yang berubah. Kalau hentam saya pun tak ada benda yang berubah. Okay. Betul? Jadi kita nak bercakap tentang benda yang realiti lah. Benda yang realiti. Okey, tadi abang tanya tentang soalan tu. Okey. Ramai yang cok misi rakyat ni macam-macam lah. Yang pertama sekali dulu kata pro vaksin. Lepas tu yang kedua cakap anti vaksin. Yang ketiga nak jatuhkan kerajaan. Malah ada yang kaitkan dengan apa hari tu yang baju hitam tu apa black demokrasi. Lepas tu kaitkan misi rakyat dengan bendera hitam. Jadi banyaklah kait orang-orang duk ingat macam-macam lah. Lepas tu yang seterusnya ada orang ingat saya nak buat bisnes dengan misi rakyat. Nak buat baju, nanti keluarlah baju ni. Confirm lah dia orang kata. Pasal ada yang kata nanti kutip duit lah apa semua ni. Okey. Saya nak clarify balik semua benda ni tidak sesekali wujud di dalam kita punya misi rakyat. Okey, misi rakyat bukan politik, bukan apa-apa tujuan, bukan agenda, bukan orang konspirasi, bukan orang apa vaksin, bukan orang apa, bukan untuk bisnes, bukan untuk apa-apa. Ini adalah untuk kita sendiri, suara kita sendiri. Kalau saya nak tanya kepada hampa semualah dekat ruangan komen, kalau hampa nak minta sesuatu perubahan dekat kerajaan, hampa akan minta kepada siapa? Hampa akan bagi tahu kepada siapa? Hampa akan suarakan dekat mana? Sampai tak? Tak sampai. Tak sampai. Itu hakikat dia. Tak sampai. Misi rakyat ni tujuan dia kita nak satukan suara kita. Misi rakyat tu sendiri. Dia bukan politik, dia bukan wakil rakyat, dia bukan apa-apa. Rakyat tu sendiri. Kita suarakan sendiri suara kita. Jadi suara kita memang sampai. Sekarang ni hari ini hari apa? Rabu . Rabu. Okey, jadi Jumaat malam pukul 9 malam kita ada live dengan menteri pula. Live dengan menteri Alhamdulillah. pukul 9 malam. Alhamdulillah. Jadi kita punya suara tu sampai. Itu sahaja tujuan kita supaya suara kita ni boleh buat perubahan. Kalau kita dah cakap seorang-seorang tak berubah. Sebab kita memang terus boleh buat benda yang mana ada yang kita boleh bantu ke apa ke. Tapi masalahnya benda ni tak akan berhenti. Saya punya prinsip, kita mesti tamatkan punca dia. Kalau saya terus terjun kepada masalah yang kecil-kecil ni, maknanya saya lebih kurang sama lah macam apa yang negara kita tengah buat. Duk kutip belakang, wabak tak berhenti lagi. Kita kena hentikan dulu wabak. Cari jalan untuk hentikan dulu. Itu maksud misi rakyat. Kita kena selesaikan punca. Jadi memanglah kita boleh terus buat program apa-apa program bantuan tolong orang susah dan sebagainya. Memang kita nak buat. Sebab kita ada buat satu sistem untuk pastikan tidak ada lagi orang susah. Tak ada lagi orang yang tak cukup makan. Tak ada lagi anak-anak kecil menangis tengah malam. Bapak suruh tidur je, tak ada makanan. Sedih bila benda tu berlaku. Jadi
apa yang kita cuba buat, kita cuba selesaikan masalah. Buat satu sistem yang boleh selesaikan masalah. Dan sistem tu memang kita duk tengah buat. Saya akan mula melaksanakan sistem community tu. Sistem bantuan community yang akan jadi automatik nanti. Saya akan buat satu contoh dekat satu community. Bila benda ni dah jadi, dia akan meyakinkan community-community seterusnya untuk apply modul yang sama. Seterusnya dia akan berantai dan membentuk community-community bersatu. Jadi itu tujuan misi rakyat sebenarnya. Kita nak selesaikan masalah. Kalau ikutkan, saya tak payahlah nak buat semua benda ni. Saya bukannya orang susah. Saya ada bisnes, saya ada simpanan, saya ada macam-macam. Saya dah senang dah. Bukanlah saya nak cakap riak, saya senang. Tapi saya ni orang yang cukup makan. Anak-anak saya pun happy apa semua, tak ada masalah. Tapi ada orang tak boleh bertahan. Kita kena tengok orang lain. Jiran-jiran kita, komuniti kita, ramai orang susah. Saya pernah duduk dalam keluarga yang memang susah. Dulu sebelum saya lahir lagi, keluarga saya duduk kat Pahang. Nak makan pun tak ada benda. Ada dekat dapur tu cuma garam sahaja. Sebagai perasa. Jadi tahu tak keluarga saya makan apa? Kutik sayur kangkung dekat tepi sungai. Masuk hutan, jumpa ubi kayu. Kutik makan ubi kayu. Tiba-tiba ada orang ligan. Rupanya terambil orang punya. Betapa susahnya hidup dulu. Saya ingatkan dulu sahaja saya duduk dengar mak saya cerita balik, abah saya cerita balik. Tiba-tiba rupanya berlaku dekat zaman sekarang juga. Bukan berlaku seorang dua, ramai gila. Ramai orang sedang susah, dah tak ada apa-apa. Jadi saya tak nak benda ni apa. Sebab saya tahu, saya orang pengurusan, saya orang sistem, saya orang IT. Saya tahu benda tu boleh disistemkan, boleh diautomasikan. Tak ada lagi orang susah. Jadi orang akan kata saya, engkau ni apa, pandai-pandai lah, engkau tu siapa lah, belajar tak habis apa semua. Ramai orang kata kat saya macam tu. Tapi insyaAllah kita akan buktikan, kita akan buat contoh dalam komuniti supaya benda tu boleh di-apply kepada komuniti-komuniti lain. Betul. Jadi kita bukan mengenai benda tu lah. Malah saya juga nak clarify, tadi saya dah cakap, ini bukan tentang anti vaksin, bukan konspirasi, bukan pro vaksin, malah bukan bisnes. Jadi ramai orang ingat saya nanti keluarlah baju tu, keluarlah baju misi rakyat apa semua ni. Memang laku keras lah. Okay, pertama sekali, kalau saya buat benda macam tu, tolong keluar daripada misi rakyat. Saya sesekali tidak akan buat jualan ke apa ke untuk buat profit dengan misi rakyat. Langsung tidak akan berlaku. Kalau berlaku, maknanya saya dah tak betul, please keluar daripada misi rakyat. Untuk saya declarekan betul-betul, benda tu tak akan berlaku. Misi rakyat hanya tentang rakyat. Tentang rakyat. Misi 77 hari tu sahaja sebenarnya. Whatever happen after that, saya tak peduli. Yang saya peduli cuma 77 hari ni sahaja. Kalau kita nak bubarkan misi rakyat selepas 77 pun, bubar. Kita cuma nak menang. Yang tu sahaja matlamat misi rakyat. Itu sahajalah yang saya nak bagi semua orang jelas lah. Benda ni kita, bukan tentang saya. Kalau saya tak mula, siapa nak mula? At least saya cuma tolong buat platform sahaja. Itu tujuan dia. Okey.